Okey. Ala atang ketong. Atang kating. Pandai Aziz, Macam ya? baby. Ya, betul. Ya. Aziz sebab dah pandai jaga baby. So bila jaga arnab ni dia rasa macam ada skill. Dah ada skill lah. Baguslah macam tu. Untuk jaga arnab. Tapi tangan dah sakit ni kena cakap. Ya ke? Tak apalah, mungkin kita letak bawah dulu. Okey, kita letak bawah dulu. Alright. Okey. Dan kita akan bagi makan dekat arnab ni. Ni nama dia pellet. Untuk kita bagi makan arnab. Nah, makan. Semua kenyang ke tu? Baik-baik. Dia tak nak? Tak nak? Tak sedap ke? Sedap. Sedap. Pandai makan. Okey. Yang ni Aziz, yang ni? Yes. Sedap kan? Okey. Awak nak. Nah. Bagusnya Haziq. Ya. Okey. Pagi dah bagi anak makan. Jangan makan kasut. Makan kasut pula. Tak apa. Bagi lagi. Wah, bagus Haziq ya. Yang ini mata dengan muka dia semua hilang. Tak nampak. Okey, Assalamualaikum semua. Selamat pagi. Anda bersama dengan kami di Malaysia hari ini. Ya, hari ini ada topik yang sangat-sangat best. Yang kalau anda tengok daripada awal tadi, kita bersama dengan arnab. Arnab ni adalah sejenis haiwan yang sangat-sangat comel. Ya, yang boleh membuatkan sesiapa saja cair. Tapi kan semua orang ada pengalaman berbeza dengan arnab. Macam Haziq lah sebenarnya. Haziq biasa tak ni petting arnab? Okey, saya memang tak bela arnab. Tapi keluarga saya ada bela arnab. Baik, Daya sebenarnya masa kecil memang ada arnab. Lepas tu? Dengan kucing. Mana hilang bila dah besar? Tapi saya ada pengalaman yang sedikit menakutkan. Saya kena gigit waktu kecil. Kena gigit dengan arnab? Masa kecil lah. Oh, dia efek sampai ke sekarang? Tapi sekarang ni saya tengok macam comel-comel arnab ni, saya punya ketakutan tu macam hilang. Tapi orang kata DNA arnab tu dah ada dekat Daya. Pandai je. Comel Masa Aziz. Jadi untuk anda semua, terima kasih kerana menonton kami. Nak bagi tahu juga, kalau mungkin ada yang tak dapat tengok di Kaca TV, boleh juga tonton kami di live Facebook Malaysia hari ini. Boleh share komen. Mana tahu ada juga pencinta arnab dekat luar sana. Sebab bukan apa, dan dengan Haziq hari ini ada banyak perkongsian yang menarik, Haziq. Mengenai arnab. Ada mitos juga pasal arnab yang kita nak share kepada anda. Dan ada benda yang kita rasa betul. Fakta pasal arnab yang kita rasa daripada kecil kita belajar yang itu sebenarnya salah. Tapi Daya teka dulu soalan Haziq ni. Okey, silakan. Arnab adalah haiwan karnivor, herbivor ataupun omnivor? Herbivor lah, dekat sayur. Pandai. Sebab dia makan tumbuhan sahaja. Saya ni dah duduk dalam ni dah jadi geng-geng arnab dah. Tak saya keluarlah. Tak apa. Haziq keluar dan nak bagi tahu kepada semua penonton di luar sana, kita sebenarnya ada nak kongsi dengan anda, iaitu tentang fakta mengenai arnab. Tadi Haziq pun cakap satu, ada 5 lagi. Apa kata kita saksikan bikisan ini? Jom. Oryctolagus spp, nama saintifik bagi arnab. Sifatnya yang lincah menjadi salah satu daya tarikan manusia untuk dijadikan haiwan peliharaan. Nak tahu tak kenapa arnab boleh dipelihara? Ini adalah 5 fakta menarik tentang arnab. Fungsi utama telinga arnab bukan sekadar menangkap bunyi dari pelbagai arah, malah terdapat fungsi mengeluarkan haba yang ada dari tubuh haiwan lincah ini. Arnab boleh melihat ke belakang tanpa menolehkan kepalanya. Ini disebabkan matanya berada di sisi kepala yang memberi mereka penglihatan yang jelas. Seperti haiwan mangsa, sifat ini membolehkan arnab untuk mengesan musuh yang mengancamnya. Arnab tidak berpeluh seperti manusia. Sebaliknya mempunyai kelenjar peluh di atas tapak kaki yang membolehkan mereka menyejukkan badan dan mengekalkan suhu mereka. Dalam konsep pembiakan, arnab betina mampu melahirkan sebanyak 20 hingga 40 ekor anak setahun. Apabila berkejaran, arnab mampu berlari dengan kelajuan 40 km sejam. Menarik kan? Itulah dia fakta mengenai arnab. Ya mungkin kita baru tahu juga hari ni kan, antara benda-benda menarik pasal arnab ni. Dan saya pun baru tahu arnab ni dia ada arnab hiasan dan juga arnab
kira macam arnab daging. Arnab daging tu kira macam untuk dimakan. Untuk kita buat burger ke. Mesti ingat macam arnab sama sate ke kan. Takut ada arnab dia dengar. Jangan risau. Tak, ini bukan. Arnab ini adalah arnab hiasan. Ya. Ada yang hiasan maksudnya kita nak tahu juga apa maksud arnab hiasan. Macam mana kita nak bezakan? Kita tanya pakar lah. Kita tanya pakar. Yang memang bela arnab lama. Kita bersama dengan Nur Syahida Zailani yang merupakan usahawan dan juga mempunyai kira kedai pet yang banyak haiwan, bukan setakat arnab. Kan? Jadi Syahida, marilah kita cerita apa perbezaan arnab hiasan dan juga arnab daging ni. Okey, biasanya kalau kita cakap pasal arnab, mesti kita akan bayangkan arnab yang saiz dia besar, warna putih, telinga panjang, mata merah. Biasa orang akan bayangkan arnab yang macam tu. Tapi sebenarnya yang arnab ni dia ada pelbagai baka dan pelbagai jenis. So hari ini saya bawa yang jenis arnab hiasan. Arnab hiasan ni ciri-ciri dia lebih kecil, bulu dia lebih kembang dan dia sebenarnya lebih kepada tulang. Jadi tak sesuai untuk dibuat pedaging dan untuk dimakan lah. Macam arnab pedaging dia lebih kepada daging. Okey. Bercakap tentang kiranya macam hiasan kan. Saya tengok pelbagai jenis rupa. Comel-comel, ada yang bulunya sampai tutup mata. Tak nampak rupa dah. Mungkin boleh ceritakan tentang jenis-jenis baka arnab yang kita ada hari ini. Okey, sebenarnya kat Malaysia ni ada banyak lagi baka Tapi yang hari ni yang saya bawa ialah yang ni kita panggil Netherland Dwarf. Yang warna hitam ni mungkin kita boleh tunjuk kat penonton. Netherland Dwarf. Biasa kita tengok arnab warna putih sebenarnya arnab ni dia ada macam-macam colour. Hitam ada, coklat, orange, blue, grey, macam-macam lagi banyak. Ya, dia macam kucing. Dia macam kucing dah kat Malaysia ni sebenarnya. Blue? Dia macam kalau biru? Biru tu lebih pada macam grey lah. Macam British short hair tapi versi arnab. Bugs Bunny warna? Kelabu dan putih. Macam lebih kurang biru-biru macam tu sikit. Okey, umur berapa kalau macam ni? Okey, kalau yang macam ni sebenarnya dah hampir setahun tapi sebabkan dia ialah baka dwarf, sebenarnya Netherland Dwarf ni ialah baka arnab yang paling kecil sekali. Jadi dia panggil dwarf. Ya betul. Okey. Jadi dia akan maintain badan dia lebih kurang macam ni, berada dalam 1 kilo sahaja. Yang di sebelah? Okey, yang sebelah sini kita panggil Mini Rex. Mini Rex? Ya, Mini Rex. Dia pun jenis baka kecil juga tapi taklah sekecil Netherland Dwarf sebab yang ni baru berumur dalam 2 bulan. Jadi dia boleh besar lagi lah. Ni Syahida boleh pegang ke? Boleh. Boleh tak? Ni kita ambil yang Rex nama dia. Ya. Rex. Mini Rex ni keistimewaan dia sebenarnya kena pegang dia sebab bulu dia kita panggil bulu kapet. Boleh tak saya rasa bulu dia? Yes. lah. Bulu dia sampai bawah. Bulu dia sangat-sangat lembut. Patutlah panggil macam kapet. Lepas tu dia manja. Lah. Ya. Comelnya. Sebab tu anak hiasan ni sesuai untuk dijadikan binatang peliharaan. Anak pedaging untuk peternakan. Kalau anak hiasan untuk peliharaan lah sebab dia lebih manja. Sifat dia lebih friendly. Okey, yang saya pegang tadi lebih kepada banyak bulu. Betul. Yang dekat depan ni yang jenis bulu pendek. Yang dekat dalam playpen tu yang jenis bulu panjang. Okey. Yang ini pula baka apa ni? Okey, bye-bye Rex. Bye-bye. Rex dah masuk ke kandangnya balik. Okey. Yang ini? Okey, yang ini pula nama dia Holland Look. Kalau kita boleh tengok telinga dia jatuh. Macam anak biasa telinga tegak tapi yang ni telinga dia jatuh. Keistimewaan dia. Sebab tu nama dia Holland Look. Dia bukan merajuk ke apa lah. Tak, memang telinga dia jenis yang jatuh. Macam anjing kan ada yang macam tu. Jadi yang ni keistimewaan dia ialah telinga jatuh. Nama dia Holland Look. Okey, kalau dari segi makanan kan nak tahu juga makanan, adakah jenis makanan yang sama untuk baka yang berbeza? Sebab orang duk cakap kalau rabbit dia makan carrot lah. Kan dulu kan kita selalu macam tengok diajar yang arnab ni makan lobak. Kan tengok cerita kartun katanya. Tapi sebenarnya makanan dia orang apa? Sebenarnya untuk semua baka basic dia sama saja. Makanan dia ialah rumput kering ataupun hay dan juga pellet. Okey. Sambil-sambil tu apa kata kita jalan ke depan? Sebab nak tengok juga ada yang lain. Arnab ni semua dia ada satu sense yang macam dia mungkin akan takut kalau ada orang datang tiba-tiba kat dia. Yang terancam sebab macam tadi macam akak cakap kalau dia tengok orang ramai dia jadi malu. Sebab dia memang ada dia lebih peka kepada bau lah. Bila bau tempat tu dia tak biasa, bau orang tu pun dia tak biasa. Mandi. Bukan. Bukan. Kalau saya dapat pegang dia tadi saya mandi kan. Dia sukalah tu. Ya, okey. Kalau yang depan yang Haziq pegang daripada tadi, ini apa, adakah baka berbeza atau macam mana yang bulu panjang ni? Okey, yang warna coklat ni ialah baka teddy bear kita panggil. Dia ialah pure teddy bear. Lepas tu bulu dia gebu macam teddy bear. Okey, kalau yang warna putih ni semua adalah mix. Mix ni kita dah campur lah
mungkin dengan anak kampung campur dengan teddy bear macam tu. Okey, kita kembali cerita pasal lobak tadi ni. Makanan dia orang sebenarnya. Okey, sebenarnya lobak tu boleh bagi, tapi dia lebih kepada macam coklat. Jajan dia? Coklat gula-gula untuk kanak-kanak. Kanak-kanak boleh makan coklat, tapi bukan selalu, bukan kerap. Sama juga dengan anak, macam carrot tu boleh bagi, tapi bukan selalu, bukan kerap dan bukan makanan ruji. Orang kata snacking lah. Macam tu. Baru tahu ya, ini adalah fakta yang mungkin kita semua pun baru belajar. Mungkin. Okey, jadi kita ni sebenarnya bukan setakat nak tahu baka-baka ni, Zik. Habis kita nak tahu apa lagi? Kita sebenarnya memang nak minta Haziq menjadi orang yang sangat penting untuk kita bawa grooming ke sana. Tapi dah ada dah. Saya dah bawa dah seekor untuk dicantikkan bulunya. Tengok Miss J. kuku dia. Kita bersama dengan Miss J. Yang memang pakar grooming rabbit. Miss J. Yes. Hari ni kalau kita tengok, yang di depan kita ni bulunya tebal. Dia punya sampai tutup mata dah. Kelihatan dia tak nampak kalau kita tengok tu. Dia tak nampak apa depan mata, nampak bulu je. So apa yang grooming yang kita nak buat dekat rabbit ni hari ni? Untuk bulu yang panjang macam ni normally kita sikat dulu. Sikat? Nak saya tunjukkan? Boleh. Silakan. Nak tanya jugalah kan. Macam kalau mandikan arnab macam mana? Sebab kucing kita tahu selalu tengok. Kalau arnab macam mana? Generally rabbit tidak boleh dimandikan. Kalau kita mandikan dia, sometimes dia boleh jadi dia jenis yang sangat sensitif. And rabbit ni sangat sensitif. Tidak boleh dimandikan. Kalau dimandikan sometimes dia boleh meninggal. Dia stress. The stress level can make them die. Because of sejuk, stress, and then lepas tu kalau after mandi you nak hair dryer dia kan, it's a sound, everything is very stressful for them. Ini kena tahu jangan ingat macam saya rabbit jom kita mandikan, tak boleh. Kita nak bagi dia bersih tak? Dia orang dah bersih. They are very clean animal. Macam mana cara dia bersihkan diri? Cara dia kalaulah prepare tempat cage dia yang sangat bersih, actually dia boleh jaga diri dia jaga diri macam tu je. And then rabbit ni tukar bulu 3 kali setahun. So when they change fur, actually rabbit the fur like grow balik jadi putih, bersih and everything. Baguslah, dia independent, cik kan. Senang jaga, makan pun senang kan. Pellet tu. Tapi hari ni nak grooming dia, adakah senang atau susah? Jom kita tengok Miss J buat. Can. So kita tengok dulu. First, normally kita potong kuku dulu. So supaya lepas masa kita nak buat grooming tu dia tak cakap kita. Macam baby lah. So tengok kuku dia. Dia punya kuku ni panjang kan. So kita boleh nampak bahagian pink dengan putih. So kita potong depan ni saja. Yang tajam tu lah. Tajam ni, Walaupun ada banyak bulu di situ, tapi masih Miss J dah terror kan. Dia tahu dah kat mana. Senang je nak macam cari. ni. Lepas tu normally rabbit bulu panjang ni dia punya private part ni yang selalu kotor. So kalau kotor kita boleh sikat. Not all bukan semua owner boleh bersihkan kawasan ni. Sebab tu kena bawa dia pergi grooming. Sometimes some customer dia boleh sikat dekat atas. Atas cantik tapi bahagian bawah ni matted. Bulu dia gumpal sebab bulu dia panjang kan. So you kena comb. Kalau tak boleh comb, let's say lah dia ada matted fur. Ini adalah contoh bulu-bulu yang sudah gumpal. So kita akan shave kan macam ni. Dia pun relax je kan? Dia macam tahu ini berada di tangan orang yang betul. Mungkin saya dengan Haziq pegang, dia akan melarikan diri. Dia takutlah bila dia pegang ni, musnah lah dia punya bulu ni. Okey, tapi berapa lama selalunya kita boleh bawa dia pergi grooming? Okey, maknanya berapa kali setahun, berapa kali seminggu atau berapa kali sebulan? Kalau bulu panjang macam ni, at least kita advise 1 bulan 1 kali. 1 bulan sekali. Macam yang mini Rex, Holland Lob, Netherlands Dwarf tu, kita buat maybe 2-3 bulan sekali pun sudah cukup. Okey, baik. Kita tanya Syahidah lah kan. So Syahidah kan ada pelbagai jenis arnab kan. Jadi penjagaan macam mana? Okey, cara penjagaan dia tak spesifik kepada setiap baka ni lain-lain. Dia sebenarnya lebih kurang sama saja semua. Okey, macam tadi Miss J dah explain, untuk grooming dia memang minimum saja 2-3 bulan sekali macam tu. Lepas tu mandi pun tak perlu. Jadi penjagaan dia lebih kepada jaga kebersihan sangkar. Macam Miss J cakap tadi, kalau sangkar dia bersih, dia akan bersih. Jadi macam advisable kalau macam seekor, kita bersihkan sangkar dia sekali seminggu atau 2 kali seminggu. Lepas tu bekalan air kena cukup. Lepas tu makanan dia macam yang saya cakap tadi, pellet dan hay saja pun sudah cukup. Makanan dia yang berkualiti pun dah cukup untuk dia. Nampak? Itu adalah antara faktor-faktor macam mana anak boleh jadi sihat, jadi bersih kan. Jadi Miss J sendiri
Kalau ikutkan memang generally setiap hari memang menjaga arnab saja ataupun ada haiwan lain juga yang Miss J jaga? Saya specialize in rabbit. Saya memang rabbit groomer. Memang buat rabbit grooming lah. Wow. Setiap hari ada berapa ekor yang Miss J akan groom? At least 10 ekor. Wow, sekurang-kurangnya 10 ekor ya? Depending. Depending. Let's say kalau bulu macam ni at least will take 1 hour. Kalau lagi method, per rabbit will take at least 2 to 3 hour. Wow. Sebab masa grooming kita tak boleh bagi dia stress. Sometimes ni dia okey tau. Lain kali, sometimes some rabbit dia akan very stress. Dia akan bangun, dia tidur and everything kan. Dia rasa macam stress, kita kena letakkan dia balik dalam cage. Rest dulu, lepas tu baru buat. Nampak take tak? time. Take time, yes. Manjalah sebenarnya kan anak ni. Dia macam kena ambil hati dia, jaga macam tu. Wah, okey. Tapi Miss J cakap tadi, grooming ni seeloknya dibawa ke tempat grooming. Yes. Kalau yang grooming sendiri tu takut tak bersih. Takut dia macam ada tempat-tempat yang dia tak buat lah, macam private part yang Miss J cakap tadi kan. Betul. Ya, jadi bawalah ke tempat grooming. Di Malaysia ni ada ramai sebenarnya orang yang buat grooming rabbit. Tak ramai actually. So banyak famousnya untuk kucing, anjing. Untuk rabbit tak ada. So kalau boleh siapa yang bela rabbit ni, dia kena cari spesifik rabbit groomer. And then nak groom dia bukan senang, bukan just macam tu. You kena duduk, you kena have the patience. Even you nak sikat dia pun mesti kena lembut, tak boleh kasar. Everything must be very gentle. So you have to go to, you kena pergi ke rabbit groomer yang spesifik. Okey. Kita nak belajar lagi tau, sikat rabbit. Kita nak sikat arnab ni dengan Miss J. Dan sikat yang digunakan ni, adakah sikat biasa ataupun sikat special untuk arnab? Sikap special untuk arnab. So dia ada jenis yang kalau tengok ni belah dia besar sikit, ini very tiny. So untuk bahagian muka kita pakai yang kecil macam ni. Kecil ya. So sedang nak groom dia. Alah, baru nampak mata dia. Terus pacak rambut dia. Macam ni. So kena groom macam ni. Okey. So bulu dia tak matted, so senang kita nak comb. So kalau bulu dia matted, maybe kita tak boleh comb, kita kena shave. Kita kena botakkan dia bagi bulu baru tu. Botak licin terus? Yes, betul. Itu selalunya kan kalau saya nampak juga kucing pun ada juga kan macam botakkan. Adakah itu sebab kiranya bulu tu ada masalah ke, kena nak grow yang baru? Macam mana tu Miss J selalunya? Kalau kena botakkan. Kena botakkan, that means bulu dia sudah matted. When the method gumpal-gumpal terlalu banyak, and kalau gumpalan tu ada kat sana, ada chances to have fur mites, ada kutu, ada flea and everything. So you have to you kena shavekan dia bagi bulu baru keluar. Betul. Bila kawasan berbulu tu memang kena jagalah. Ini pelajaran baru ni saya. Hari ni saya belajar banyak pasal arnab, dan kalau anda ada bela arnab, kan kalau ada jadikan arnab sebagai haiwan peliharaan dekat rumah, apa kata anda sharekan gambar tu? Tangkap gambar anak anda sekarang, share dekat Facebook MHI TV3 yang kita tengah live sekarang ni. Ya, betul. So kita nak tengok juga. Nak tengok arnab anda macam mana. Kan. Okey, dan ucapkan juga terima kasih banyak-banyak kepada Puan Syahidah, Miss J, sudi kongsi dengan kami tentang dunia arnab. Saya rasa daripada orang yang mungkin tak ada anak kat rumah terus rasa nak beli arnab. Nak beli sebab senang jaga, comel. Okey, kejaplah saya nak tanya. Seekor kalau kita nak beli kan, berapa harganya? Bergantung pada kualiti dan baka arnab. Okey, minimum ke maksimum? Dia boleh kepada dari 50 ke 1000 kalau yang betul-betul berkualiti. Ya, beribu pun ada Jadi memang mampu milik sebenarnya, tapi kalau anda mampu jaga, belalah. Tapi kalau kita tak mampu nak jaga, kan tak ada masa, kita ni kerja, tak tentu masa, kita sampai abaikan kebajikan arnab tu, tak payah belalah dulu kan. Kena sayang betul-betul kan. Okey, terima kasih banyak sekali lagi, dan sebenarnya kita nak bawakan Puan Syahidah dengan Miss J, kita ada pemuzik yang akan menghiburkan kita. Kita ada Koka Music di studio. Yes. Okey, ayo kita masuk bersama dengan Koka Music dengan lagunya Cute. You memang sangat cute, so stop loving so cute. You buat alanyo. You memang sangat cute, so stop loving so cute. You buat alanyo. Kenapa you cute sangat? Even bila muka ketat, mata budak-bu, dan semua melekat terpesuruh you. Cute sangat, she's so cute, she's so fine. Tengok muka you alay, karena
You memang sangat cute, so stop loving so cute. You buat aku. Kembali bersama dengan saya Daya Bakar di Malaysia hari ini. Terima kasih terus meluangkan masa. Dan sebenarnya Daya ada satu berita yang menarik nak kongsi dengan anda. Lagi untuk orang Selangor sebenarnya. Yang tertunggu-tunggu hari Ahad apa aktiviti boleh dilakukan. Dan saya sebenarnya bersama dengan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Amiruddin bin Syahri, iaitu Datuk Menteri Besar Selangor, dan akan bercerita dengan kita tentang Jelajah Selangor Penyayang JSP. Mungkin boleh ceritakan sedikit, Datuk Seri? Terima kasih Dayah dan rakan-rakan pendengar serta penonton Malaysia hari ini. Khususnya untuk orang Selangor dan orang sekitar Kuala Lumpur dan Lembah Kelang. Jelajah Selangor Penyayang ialah program Kerajaan Negeri Selangor di mana kita turun di setiap daerah di negeri Selangor untuk memperkenalkan program-program yang kita panggil program Iltizam Selangor Penyayang, iaitu inisiatif bantuan-bantuan kerajaan negeri kepada rakyat negeri Selangor di pelbagai golongan. Dan di sana kita ikuti dengan pelbagai program-program termasuk hiburan, sukan, kebudayaan, talk show dan sebagainya bersama dengan komuniti dan masyarakat. Turut bersama-sama pada hari ini sebagai contoh di Dataran Boulevard Petaling ataupun Majlis Bandaraya Petaling Jaya ada persembahan oleh Annie Zakri dan juga Hazamah. Di samping bus-bus pameran yang akan menyenaraikan program-program yang dipanggil sebagai program Iltizam Selangor Penyayang dan juga jabatan-jabatan berkaitan seperti Jabatan Pendaftaran Negara, seperti jabatan lain seperti KWSP ataupun sebagainya. Dan di sana mereka boleh dapatkan maklumat terbaru mengenai program jabatan termasuk program Iltizam Selangor Penyayang. Baik, jadi sebenarnya kalau diikutkan hari inilah dah bermula dah sebenarnya kan? Okey, jadi tadi ada disebutkan tentang program Iltizam Selangor Penyayang atau ISP. Mungkin boleh perinci lebih lanjut tentang mengenai program ISP ni. Ya, program ISP ini adalah sebahagian daripada dasar negeri untuk membantu serta mempertingkatkan taraf hidup sosial masyarakat dalam negeri Selangor. Kalau saya boleh imbas sedikit, negeri Selangor sebenarnya telah memulakan beberapa program kita dengan pelbagai nama dan juga pelbagai pendekatan. Pada tahun 2008 kita perkenalkan nama dia Merakyatkan Ekonomi. 2017 kita memperkasakan program tersebut dengan namanya Inisiatif Peduli Rakyat. Dan kali ini kita tambah dan kita gabungkan beberapa program-program yang ada dalam Merakyatkan Ekonomi, Peduli Rakyat tadi menjadi Iltizam Selangor Penyayang. So niat kita adalah untuk menjadikan Selangor dan masyarakat negeri Selangor sebagai sebuah masyarakat yang penyayang dan prihatin antara sama lain, ataupun disebut dalam bahasa Inggeris sebagai compassionate society dan compassionate state. Jadi program-program yang kita tawarkan itu ada 43 program keseluruhannya dalam 5 subsektor seperti program kebajikan untuk keluarga, program perumahan, program kesihatan dan program pendidikan. Dan ada 5 program itu, ini semua akan dijamakan sebagai Iltizam Selangor Penyayang. Wah, 43 program banyak tu ya. Jadi mungkin boleh ceritakan sedikit usaha Kerajaan Negeri Selangor untuk mempromosikan program-program Iltizam Selangor Penyayang ini kepada rakyat. Ya, sudah pasti selain daripada pendekatan poster, maklumat di sosial media dan juga melalui media, kita melaksanakan jelajah ini. So jelajah pada hari ini ataupun hari Ahad ini adalah siri yang keempat daripada fasa pertama. So fasa pertama kita mulakan di daerah Hulu Langat, Kuala Langat, Kuala Selangor, Petaling Jaya dan Gombak.
So 5 program ini akan dilakukan sehingga 31 hari bulan Julai. Maknanya hari ini di Petaling Jaya, di MBPJ. Minggu depan, hari Ahad, juga akan berlangsung di Gombak, di kawasan sekitar Batu Cave. Jadi selepas itu kita akan masuk fasa kedua, iaitu 4 daerah yang lain. Kelang, Sabak Benam dan daerah Sepang dan Hulu Selangor. Ada 4 daerah lagi yang kita akan laksanakan. So kaedahnya kita akan laksanakan jelajah ini untuk perkenalkan Iltizam Selangor Penyayang. Di samping kita ajak rakyat lain untuk bersama-sama dan mengukuhkan hubungan di antara negeri, jabatan, agensi dengan rakyat di dalam negeri Selangor. Wah, dari satu daerah ke daerah yang lain. Jadi daerah-daerah yang disebut tu kena take note lah kiranya. Dan seterusnya saya nak tanya juga tentang program saringan kesihatan secara percuma. Datuk Seri mungkin boleh terangkan sedikit? Ya, ini adalah salah satu program dalam subsektor kesihatan. Tadi saya sebutkan untuk sektor keluarga kita ada dekat 12 program. Untuk kesihatan saja kita ada dekat 10 program. Salah satu program ini ialah program Saringan Sihat Selangor. Apa dia program Saringan Sihat Selangor? Program Saringan Sihat Selangor ini adalah peningkatan dan juga upgrade daripada program sebelum ini. Program sebelum ini iaitu program Selangor Sihat ataupun Selangor Peduli Sihat. Dalam Peduli Sihat, kita memberikan sokongan kepada rakyat negeri Selangor ketika rawatan kesihatan. Mereka mendapatkan rawatan-rawatan kecil di klinik dan hospital. Ia dibiayai sebahagiannya oleh dana kerajaan negeri. Tetapi kali ini kita melangkah satu langkah ke depan supaya kita nak elakkan orang dihinggapi penyakit yang kritikal. Kita ada rawatan kritikal sebagai contoh rawatan jantung, buah pinggang dan sebagainya. Turut ada program bantuan kerajaan negeri. Tetapi bukan niat kerajaan negeri nak tunggu orang sakit baru kita nak bantu. So apa yang kita buat adalah supaya mereka dapatkan saringan kesihatan di saat mereka sebelum sakit. So kita dapat kenal pasti punca-punca awal, seperti jantung, buah pinggang, kanser. Kita kenal pasti antara kanser-kanser barah payudara sebagai contoh, cervix cancer untuk wanita, kolon kanser untuk laki-laki. So, ini adalah antara kanser-kanser biasa yang menjangkiti masyarakat di Malaysia dan di Lembah Kelang. So kita berikan saringan itu secara percuma kepada rakyat negeri supaya rakyat negeri Selangor dapat mengenal pasti status kesihatan mereka di peringkat awal. Kalau ada pun dia dalam stage ataupun peringkat-peringkat awal supaya kita boleh dapatkan rawatan yang lebih baik dan lebih awal dan mengelakkan masalah yang lebih besar. Ya, setuju. Kiranya itu pencegahan lah kan. Baik. Sri, kita juga nak tahu tema yang diketengahkan oleh untuk program Jelajah Selangor Penyayang dan juga aktiviti yang dilakukan supaya mungkin semua tak sabar nak pergi. Baik, untuk 5 siri ini kita ada 5 subsektor tadi, iaitu subsektor kesihatan, subsektor pendidikan, subsektor keluarga dan kebajikan masyarakat, subsektor pendidikan yang holistik dan sebagainya. 5 perkara tadi. Kita dah mulakan perumahan di daerah Hulu Langat. Diikuti di daerah Kuala Langat untuk subsektor kesihatan, subsektor kebajikan. Dan selepas itu kita pergi ke Kuala Selangor. Di Kuala Selangor fokusnya adalah kesihatan. Dan hari ini di Petaling Jaya kita akan tumpu programnya dan juga pendekatannya, program-program ceramah dan sebagainya menumpu kepada program keluarga dan kebajikan, penjagaan keluarga. Dan minggu depan di Gombak kita akan membincang tentang bidang pendidikan. Kita ada program bantuan program pendidikan di negeri. Baik, sebenarnya kalau diikutkan memang sangat kompak penuh dengan aktiviti. Jadi kita mengucapkan terima kasih banyak kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Nuriddin Bishari kerana sudi bersama kami, dan kepada anda semua orang-orang Selangor ataupun di sekitarnya, bolehlah ke Jelajah Selangor Penyayang hari ini di Petaling Jaya, betul ya? Okey, baik. Jadi sekarang ini kita akan berehat sebentar. Sebentar lagi kita akan bersama dengan siapa pula, aktiviti apa pula dalam Malaysia hari ini.
Kalau tadi kita dah cerita pasal arnab hiasan, arnab yang kita jadikan belaan. Dan ini kita nak cerita pasal arnab daging. Arnab yang kita bela untuk kita jadikan makanan ataupun untuk kita buat perniagaan untuk kita jual daging arnab itu. Jadi kita bersama dengan pemilik video tadi tu. Nama TikTok dia Wak Rabbit. Wak Rabbit memang betul-betul dipanggil Wak Rabbit tau. Memang dipanggil Wak Rabbit. Sebab saya tengok dia punya TikTok, semuanya memang pasal rabbit. Jadi kita bersama dengan Muhammad Johan Muhammad Din, Wak Rabbit. Assalamualaikum, Wak. Waalaikumsalam, Bang. Wak. Kalau kita tengok tadi, Wak menjaga rabbit tu dengan baik sekali di dalam satu kandang yang sangat-sangat besar. Boleh saya tahu berapa ekor sebenarnya jumlah rabbit yang Wak ada? Okey, keseluruhan dalam kandang saya dalam 300 macam tu lah. Lebih kurang total 300 je lah, Bang. Tak banyak pun. Baru lagi, Bang. Awak cakap tak banyak tu macam sikit 300. Macam 3 ekor dia kata kan. Okey, saya nak tahu juga dah berapa lama sebenarnya awak buat perusahaan ni? Saya start 2019. Oh, okey. 2019 baru start. Apa yang membuatkan Wak mulakan perniagaan rabbit ni? Kenapa Wak nak jual arnab daging ni? Dia mula-mula ayah saya buat ni komisen untuk kampung je, tapi saya fikir-fikir benda ni boleh ke jauh. Saya terus berhenti kerja, terus masuk bidang ni lah, perkenalkan ni sebenarnya. Baik, okey. Jadi sepanjang daripada 2019 ke sekarang yang kita tahu ada waktu tu pandemik dan sebagainya, macam mana untuk awak sendiri? Masa pandemik memang agak mencabar lah. First pandemik pertama, kedua. Tapi pandemik pertama okey, sambutan menggalakkan. Tapi pandemik kedua agak teruk sikit. Sebab orang dah boleh start kerja ke macam mana, lebih kurang macam tu lah kan. Maknanya memberi kesan jugalah kepada perniagaan rabbit ni. Beri kesan, betul. Ya, okey. Memang pegang kesan. Faham, Wak. Kalau nak cakap pasal bela lembu, kambing, ayam untuk jadikan perniagaan untuk jadi binatang daging ni senang dan memang sangat-sangat ramai kat Malaysia. Bagaimana pula dengan arnab daging ni? Dia punya cabaran dan dugaan untuk buat perusahaan ni. Okey, macam arnab ni dia sama je, Bang, macam bela lembu, kambing apa semua kan. Cuma arnab ni kos dia kurang sikit daripada lembu, kambing. Macam untuk ternakan tu boleh lah. Kalau lembu tu mahal sangat kos dia. Kalau macam anak murah. So jangka masa tu untuk dia production pun sekejap. Sebulan dia dah boleh beranak dah. Kita dah kahwinkan sebulan dah beranak. Maknanya kalau macam lembu kadang setahun. Banyaklah kita boleh dapat sebenarnya daripada meniaga arnab ni, Wak. Boleh lah. Satu induk dalam 8 ekor, 7 ekor, paling sikit 5 ekor lah. Paling sikit tengok baka lah. Dapat anak. Wow, okey. Sebenarnya saya kan daripada tadi Wak cakap, mata saya tertumpu kepada apa yang ada. Yang dekat mana? Dekat leher. Itu kitchen. Itu kitchen kan? Saya ni. Nampak tak? Apa ni? Wak, tu arnab hidup ke, Wak? Hidup ni, Bang. Hidup. Taklah bohong. Hidup ni. Berapa umurnya tu? Dia dalam sebulan. Dia dah putus susu dah sebulan. Sebulan. Okey, sebenarnya Wak, kita kan tengok belakang tu macam seronok juga kalau Wak bawa pusing nak tengok tour. Boleh tak bawa kami? Jom. Angkat telefon tu, Wak. Kita bawa aje. Saya pusing Kita nak tengok arnab yang mungkin paling kecil yang Wak ada sampailah ke arnab yang paling besar yang Wak ada. Sebanyak 300 lebih ekor dekat kandang Wak tu. Mungkin tak dapat tunjuk semua, tapi dapat tunjuk sikit-sikit pun jadilah. Ya, hari ni memang kita belajar mengenai arnab saja dekat MSI ni. Okey, saya tunjuk sikitlah ya. Tapi boleh. Kandang kotor lah, Bang, tak apa tak apa. Sikit-sikit boleh. Kita bagi makan ketum ayam sikit, bagi budak ni makan. Okey. Dia makan apa tu? Sayur. Ketum ayam, daun ketum. Sayur. Sayur, okey. Sayur dia makan. Okey, Wak, pelan-pelan sikit, Wak. Wak slow pun tak apa, perlahan. Macam aku, Wak. Okey, Wak, yang mana induknya, Wak? Okey, yang induk sebelah sini, Abang. Di sebelah sana. Induk sebelah sana tu, saya dah asingkan. Okey, berat dia sampai berapa kilo yang kita dah boleh sembelih dia, Wak, sebenarnya? Okey, kalau dekat kandang kami, kita pada 3.5 kilo pun dah kira okey lah tu. Tak nak obesity sangat. Obesity nanti, dia pregnant dia kacau. Tak boleh.
Okey, faham. Okey, Wak, boleh tak kita tengok satu yang 35 ekor kita tengok. Yang paling kecil yang Wak ada, adakah yang tergantung dekat leher tu ataupun ada lagi yang kecil? Yang tergantung kat leher tu bang. Itu paling kecil. Okey. Sekarang cuba tunjuk yang macam ala-ala 35 kilo. Besar mana tu? Kami nak bayangkan. Wak fokus dekat yang seekor tu. Saya tunjuk. Boleh. Ni macam besar ni. Tu dia. Besar. Lagi satu, penjagaan dia mudah tak kalau arnab daging ni? Dia arnab ni basic dua sakit je. Kurak dengan ceret je. So itu je lah. Baik, okey. Inilah arnab yang kita selalu tengok. Yeah. Yang dia jalan lompat-lompat tu kan. Yang kita selalu tengok dekat kartun. Inilah dia. Wak. Inilah dia bang. Wak start 2019. Bila dah sampai ke tahun 2022 ni, bagaimana dengan permintaan untuk daging arnab ni? Okey, macam ni bang. Sekarang ni target saya nak ubah perspektif orang Malaysia ni. Ya. Supaya boleh terima ni makanan arnab ni. Makan macam daging biasa. Oh, baik. Okey. Jadi adakah permintaan tu banyak ataupun makin lama makin naik lah kiranya, Wak? Alhamdulillah lah, makin naik. Cuma dia slow. Ada step dia. Okey, ni tengah. Ni yang melapar arnab ni. Ni pertama kali saya tengok sebenarnya. Okey, baik. Okey, jadi Wak, bila Wak ada cakap nak ubah persepsi untuk daging arnab ni jadi seperti daging ayam, daging lembu dekat Malaysia ni, suggestlah sikit apa yang kita boleh masak dengan daging rabbit ni. Dia punya kesedapan tu, rasa dia macam mana? Sebab saya tak pernah rasa. Saya tak pernah rasa. Daging rabbit ni sama je bang, macam masak ayam. Sama je. Ya, betul. Okey. Sebab kalau ada orang kata itik, dia macam ada manis sikit daripada ayam katanya. Betul, kan? Macam arnab ni tak dapat masak. Kalau arnab yang biasa yang orang sebut sate dengan burger. Dua yang selalu lah. Ke dia boleh masak kari juga? Boleh masak gulai? Masak kari, kicap, gulai, lemak, semua sama macam ayam kita masak. Okey, kalau ayam semua mungkin kita dah biasa kan dengan harga daging kan. Tapi kalau daging arnab ni, berapa harganya? Wak. Sekilo lah kira. Sekarang ni sekilo untuk rate daerah Johor Batu Pak ni sekarang saya pakai sekilo RM37. Baik, okey. Sudah siap potong, siap cincang apa semua, tinggal balik masak goreng tu je. Okey. Kiranya Wak memang buat semua daripada jaganya sampai lahap, sampai packing semua Ya, betul. Okey. RM37 Wak? Ya, sikit sekilo. Wow, okey. Wak, kalau tengok dalam video ni semua memang Wak seorang. Kalau kat TikTok pun nampak Wak kadang-kadang anak-anak dan sebagainya kan. Ramai ke yang pekerja, mungkin ada pekerja lain juga sebab nak menjaga 300 lebih arnab ni? Bukan senang. Tak ada. Biasa kalau macam tu saya minta tolong orang tua saya lah, tengok-tengok sekeliling tu je lah. Okey, Wak, dekat mana sebenarnya kita boleh cari Wak ni? Bukan setakat orang Batu Pahat je boleh pergi kat Wak. Adakah satu Malaysia boleh beli kat Wak? Boleh bang, tak ada masalah. Macam mana caranya, Wak? Boleh hantar. Boleh call saya, WhatsApp saya. Okey. Lepas tu boleh tengok kat FB saya, Johan Muhammadin. IG saya, Johan Muhammadin. TikTok saya, Wak Rabbit. Dia ada dua, satu dah kena ban, pakai Wak Rabbit 2 je lah. Kalau kontak boleh pakai nombor 013-402-2065. Boleh je. WhatsApp call. Okey, satu Malaysia boleh beli dekat Wak. Ya, okey Wak. Saya punya nasihat satu. Cewa. Ada nasihat rancakkan lagi TikTok anda. Sebab saya nampak dah ada berjuta-juta dah tu yang views kan. Sebab TikTok sekarang memang kalau lagi meluas, lagi ramai. Wak sekarang dah digelar TikTok famous. Raja Arnab. Gitu. Raja Arnab. Okey, Wak. Jadi Wak sendiri dah ada satu objektif nak menjadikan daging arnab ni popularnya seperti daging ayam, lembu, kambing kat Malaysia ni, Wak, kan? Apa lagi plan Wak sebenarnya? Mungkin boleh cerita perancangan Wak, Wak tak berhenti gelak tu, Wak. Nampaknya Wak masih tertarik dengan cerita dia Raja TikTok tadi dah nampaknya. Dia punya line jadi hang. Okey, tak apa. Kita dah dapat segala info mengenai apa yang kita boleh buat kalau kita nak rasa daging arnab. Saya tak pernah rasa, Dayah. Awak pernah rasa? Saya pun tak pernah juga. Saya pernah ingin cuba bila pergi ke kedai burger tu, rasa macam nak belilah daging arnab tu. Tapi end up saya akan tukar balik pergi daging lembu. Ataupun daging ayam. Ataupun daging ayam. End up memang saya rasa macam
tak pernah rasa lagi. So, dia takut nak rasa. Ya, tak apa. Semua orang ada sesuatu benda yang takut nak cuba. Tapi mungkin hari ni mana tahu dah cuba. Ya. Jadi jangan takut-takutlah untuk cuba seperti apa yang awak cakapkan tadi. Boleh buat macam-macam masakan, gulai boleh, goreng kunyit pun boleh. Rendang boleh. Kicap pun boleh. So, sekarang ini kita nak teruskan Malaysia Hari ini dengan persembahan daripada Koka Music. Ya. Tadi dia dah nyanyi lagu Cute, sekarang nak nyanyi lagu Pencuri pula. Pencuri pula? Ya. Bukan Pencuri Arnab. Bukan. Tapi ni Pencuri Mak Adam. Jom kita bersama Koka Music. Jangan tinggalkan auramu di sekelilingku, ia membuat aku termimpi. Mimpikan kita, jangan biarkan wangianmu. Mohon memahami, ia melekat di hidup yang memenuhi di setiap sudut mindaku. Kan ku curi hatimu, menyambut senyummu, kan ku culik cintamu. Macam ku larikan dirimu, kau tak perasan aku sukamu. Dari dulu lagi kau simpan hatiku. Dari darjah satu, darjah satu. Kan ku curi hatimu, menyambut senyummu, kan ku culik cintamu. Macam ku larikan dirimu, kau tak perasan aku sukamu. Dari dulu lagi kau simpan hatiku. Dari darjah satu, darjah satu. Okey, macam mana semua? Semua baik-baik saja. Terima kasih kiranya bersama Daya dengan Haziq sampai ke penghujungnya. Daya, ada yang tanya macam mana cara nak share gambar Arnab. Ada yang bela Arnab, tak tahu nak share kat mana. Pergi ke Instagram MHI TV3. Anda tag kita dekat IG story tu, nanti kita akan repost. Ya, betul. Tag dekat situ, pergi ke Instagram. Okey, dan sekarang ini kita nak update pasal Cekodok Challenge. Betul. Sebab hari tu ada kongsi. Cekodok Challenge ni untuk sesiapa anda di rumah yang rasa macam anda buat cekodok tersedap di dunia. Tercantik. Ataupun resipi anda memang luar biasa. Tak dapat tempat lain. Kita nak ajak anda semua kongsikan resipi tu, upload di TikTok dengan hashtag Cekodok Challenge. Cekodok Challenge. Okey, jom kita tengok macam mana Cekodok Challenge tu kalau anda tak tahu. Jom.
cekodok ni ada macam-macam kan. Sebenarnya dia cucur kan. Tapi bila kita sebut kat Malaysia ni cekodok tu macam lagi feel. Cekodok bawang ada. Cekodok jagung, cekodok labu. Lagi? Cekodok ikan bilis ada. Macam-macam cekodok lah ada. Jadi betul. Tapi bila tengok tadi, saya rasa terliur sebenarnya. Jadi sebenarnya kami memang nak sangat ada semua kongsikan dan join lah kiranya cekodok challenge tu. Dan jangan lupa juga untuk tag kami di MHI TV3. Lagi TikTok. Banyak penyertaan lagi bagus. Betul. Sampai hujung bulan Julai ni. Dan hadiah bulanan menanti anda. Dan sudah tentunya satu lagi hadiah yang best iaitu masak cekodok bersama dengan hos MHI. Jomlah, bukan apa Dayah ni ada sejarah masak cekodok hari tu cerita tak jadi je sentiasa. Jadi mungkin boleh datang aja. Tang mana yang Dayah masak jadi? Ada. Sampai hati. Ada je. Okey, alright, itu cekodok challenge. Tapi kita ada update ni mengenai bekas penyampai berita TV3 iaitu Zalina Azman yang kita tahu cerita mengenai beliau tular di media sosial mengenai kehilangan beliau. Tapi ini adalah update kepada apa yang berlaku di mana kita tengok kawasan rumahnya tadi. Rumahnya seperti dah ditinggalkan lama. Ya, betul. Dan juga memang ada perkongsian tentang jumpa beliau di hotel, di rumah gelandangan dan sebagainya. Jadi nak bagi tahu sebenarnya itu bukan Zalina Azman sebenarnya dan masih dalam pencarian. Maksudnya mungkin selepas kita dah semak identiti bukan beliau. Jadi kita masih mencari dan kita berharap pencarian ini diteruskan dan kalau mungkin anda ada info yang sahih yang mungkin boleh disampaikan kepada pihak berkuasa untuk terus mencari Zalina Azman. Jadi kita doakan agar dipermudah urusan semua dan semoga kita dapat jumpa dengan Zalina Azman tidak lama lagi. Dan okey, kalau kita buka surat khabar hari ni ada macam-macam berita best. Tapi kalau saya buka BH Ahad, ada dua berita yang saya nak share dengan anda. Satu adalah Wani Hasrita dah pun berkahwin. Dah menikah. Dah. Jadi jangan patah hati siapa yang macam Dayah mungkin. pun pergi Saya pergi. Alhamdulillah memang sama cantik, sama padan kedua-duanya. Bukan Wani Hasrita nak sorok husband kan, dia sorok demi privacy. Betul, kiranya dah menikah alhamdulillah baru diwar-warkan begitu. Jadi semoga bahagia sampai ke syurga Wani dan juga Adib. Di bawahnya pula tadi kalau tengok tadi kan kat bawah tu ada pula kadar RMT tidak dinaikkan 7 tahun. Itu adalah rancangan makanan tambahan untuk murid skora rendah yang dianggap tidak relevan lagi kosnya. Perlu naik dah sebenarnya kos. Dah 7 tahun tak naik. Baik, Dayah pula kalau nak cerita daripada Metro Ahad di sini di mana tentang dadah stimulasi dorong ganas Jadi otak sudah kacau. Okey, saya bacakan sikit kajian mendedahkan 36.5 penagih metamfetamin mengalami gangguan psikotik termasuk berhalusinasi sehingga ke tahap mencedera atau membunuh ahli keluarga. Jadi mereka sebenarnya didapati tidak dapat bezakan realiti ataupun fantasi. Betul. Ada kalanya kalau ikut cerita sebenar ingatkan anggota keluarga tu disangkakan hantu. Ada yang mungkin nampak mereka ular. Jadi itu yang jadi berita. Kerana kita kenapa boleh sanggup bunuh padahal dia seorang suami yang baik, isteri yang baik dan sebagainya sebab mereka ni halusinasi. Jadi itulah dadah ni memang sangat membahayakan. Jauhilah najis dadah. Okey. Jadi itu sahaja untuk Malaysia hari ini pada hari Ahad. Esok Isnin ada reka bentuk dan teknologi kreatif menggunakan RC. Jangan lupa untuk saksikan kami 9.30 pagi di TV3. Okey? Jadi selamat berhujung minggu. Minta maaf jika ada salah dan silap. Kita jumpa lagi. Okey? Saya Aziz Husni. Saya Dayah Bakar. Assalamualaikum.